Assalamualaikum dan salam syarabku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 1 Jun 2021. Bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa tambahan sebagai inisiatif terbaru bagi membantu rakyat sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu bagi meredakan cabaran yang dihadapi terutamanya berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada masa ini, kerajaan memperuntukkan sejumlah 40 bilion ringgit bagi program tersebut. Nilai keseluruhan program Pemerkasa Plus ini adalah berjumlah 40 bilion ringgit, di mana suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak 5 bilion ringgit. Langkah baru Pemerkasa Plus ini akan dilaksanakan berlandaskan 3 matlamat utama seperti berikut. Pertama, mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Kedua, meneruskan agenda prihatin rakyat. Dan ketiga, menyokong kelangsungan perniagaan. Beliau berkata demikian ketika mengumumkan mengenai program tersebut di Kuala Lumpur pada Isnin. Ujar Perdana Menteri lagi, bagi mencapai matlamat itu, kerajaan akan terus mengutamakan pendekatan whole of government dan whole of society dalam memerangi pandemik COVID-19. Selanjutnya, mengenai lawatan Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Eastwood pada Ahad. Dalam lawatan itu, beliau telah diberi penerangan oleh pegawai kesihatan yang bertugas mengenai perjalanan keseluruhan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang kini sedang memasuki fasa kedua. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau itu juga sempat meluangkan masa bertanyakan khabar dan melihat sendiri perjalanan proses pemberian vaksin COVID-19. Seramai 600 orang warga emas dan golongan rentan menerima suntikan mengikut temu janji. Kebanyakan ahli keluarga dan penerima berpuas hati dengan keseluruhan proses pemberian vaksin di PPV berkenaan. Berikut pula mengenai bantuan bekalan makanan sumbangan Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS merangkap Adun Semop Abdullah Saidul kepada 170 ketua isi rumah KIR dari 4 buah rumah panjang dan 2 sekolah di sekitar Dun Semop. Sumbangan tersebut telah diserahkan pada Ahad di 6 lokasi berbeza seperti yang tertera. Penerima merupakan mereka yang telah diarahkan menjalani kuarantin di rumah ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Pada masa sama, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab turut menyumbang bantuan bakul makanan di kawasan terbabit. Penyerahan bantuan bakul makanan telah disempurnakan Wakil Adun Semop, Sanlos Selamat. Dalam perkembangan lain, Insinyur Yusof juga berkesempatan hadir menyampaikan sumbangan kek gawai kepada 2,600 KIR melibatkan 136 buah rumah panjang di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Pengagihan sumbangan dengan peruntukan sebanyak RM130,000 itu dimulakan sejak 27 Mei yang lalu. Dalam masa yang sama, Insinyur Yusof turut memberi penerangan mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP, PKP serta pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0 yang sudah tersedia maklum. Harapannya agar semua penduduk di kawasan Tanjung Manis dapat memberikan sepenuh kerjasama dalam usaha mengekang penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan terutama di musim perayaan. Laporan seterusnya. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Jaul Samion meminta masyarakat Dayak di Sarawak meraihkan sambutan Hari Gawai pada tahun ini dalam suasana keriangan, kegembiraan dan kesihatan yang baik. Katanya dengan pematuhan SOP yang betul, kemeriahannya juga dapat dirasai biarpun berdepan pandemik COVID-19. Sila patuhi SOP yang telah ditetapkan agar perayaan ini dapat kita sambut dengan selamat serta penuh kegembiraan. Semoga sambutan kali ini juga membawa keriangan serta kemakmuran kepada anda semua seisi keluarga. Beliau berkata demikian dalam perutusan sambutan Hari Gawai 2021.
Balik ke laporan COVID-19 pada Isnin, Kerajaan Negeri menerusi kenyataan media JPBN Sarawak telah memutuskan untuk menyelaras tarikh pelaksanaan PKP Negeri Sarawak sehingga 14 Jun 2021. Beberapa syarat tambahan juga telah dimasukkan dengan meneruskan pelaksanaan PKP sedia ada, iaitu penggunaan zon dalam kawasan PKP ditukar kepada daerah, kapasiti individu dalam kenderaan persendirian termasuk pemandu dihadkan kepada 2 orang sahaja dan penambahan serta penyesuaian pada senarai perkhidmatan perlu essential services. Sementara itu, Sarawak merekodkan jumlah tertinggi kematian dengan 10 kes baharu melonjakkan jumlah keseluruhan angka korban setakat ini kepada 294 orang. Selain itu, 654 kes positif baharu dicatat menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 47,329 kes. Butiran kes mengikut daerah adalah seperti tertera. Tambah kenyataan sama, sebanyak 3 kluster baharu telah diisytiharkan iaitu di daerah Bau, Bintulu dan Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan kluster masih aktif ialah 82 kluster. Manakala satu kluster telah tamat iaitu kluster Ulus Trust Meradong setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Sehubungan dengan itu, daerah Saratok telah bertukar ke status merah dan daerah Daro pula kembali ke status kuning. Turut diisytiharkan pelaksanaan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi beberapa tempat seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua anak Sarawak yang menyambutnya dan sentiasa patuhi SOP. OHA! Selamat Hari Gawai, ngagai kita balapaninya. Aku Kadina Luyau dekat Merit. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai, boleh rentah, boleh terkira ke tahun 2021. Hello semua, selamat Hari Gawai dan semua. Gawai seperti kain sama biasa pada COVID-19. Harap kita semua selamat and stay safe. Bye. Selamat untuk Gawai sewaktu 2020 ni. Tara tara tara.